Tapi Abang Jam pun boleh 4 pun. Steady dia umur 50 lebih kan. Steady dia. Kita tak tahu dia makan apa kan. Kopi panggung ke, kopi gantung ke kan. Allah. Okey lah. Habis kat situ. Banyak cerita. Kita lain ni. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, "Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah." Maka sujudlah kepada Allah SWT tiap-tiap orang mukmin, lelaki dan perempuan di padang mahsyar. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'a wa sum'ah. Yang berbaki yang selainnya, mereka yang dulunya di dunia sujud kerana riak dan berbangga-bangga. Kan? Kau tengok, saya pun boleh jalan aku. Orang semua cabut, aku tinggal semua yang lumpur kan. Sebab orang barang ikut bulan satu tapi sembahyang 8 kagak, cabut lah. Ni dia mengenyuk ni, berbangga-bangga. Dia rasa diri hebat kerana dia boleh sembahyang tarawih 20 rakaat. Allah Ta'ala tak pandang tu. Allah Ta'ala pandang kepada innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tak pandang kepada zahir kita dan harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kita dan amalan kita. Kualiti amalan. Tak banyak tak apa. Kalau kat contoh lah kata 10 malam akhir esok sibuk nak kuih semperit 4 kali semperit tu nak buat. Sebab anak pertama suka semperit, anak kedua suka semperit, anak ketiga suka semperit, anak keempat pun suka semperit. Nak buat semperit 4 balang besar kena buat. Seorang anak tu satu balang besar untuk dia kita kena buat. Aduh Ustaz, saya memang bila ada kata Ustaz semperit ada orang pusat nak semayang. Jangan jadikan benda tu sebagai alasan. Ada ruang dia sebenarnya. Ada ruang. Sekarang senang tak? Dulu ya balang apa tu? Apa nama tu yang apa dengan mangkuk besar kan? Lepas tu spring. Saya ingat lagi tu. Sekarang tenang tekan je. Timer lah 5 minit 10 minit. Alah. 5 minit tu baca Quran dapat dalam 2 muka surat. Sembahyang dapat dalam 2 rakaat. Apa masalah? Ada ruang tak? Walaupun kita sibuk dengan terjemah, ada ruang lagi untuk kita mencari malam Al-Qadar. Tapi kena pandai lah. So, suami pergi masjid, tidur kat masjid ni, jangan pergi duduk rumah. Abang 10 malam akhir Salot. Mana? Masjid, pergi tidur sana. Jangan tidur rumah. Tahu dekat pintu bilik tu, no entry. Sebelah 21 sampai 30 Ramadan. Pukul 10 sampai 6 pagi. Tidurlah kat luar. Jangan ada sini yang lain tu dah. Tidur kat luar. Sebab itu amalan Nabi SAW 10 malam akhir Nabi beriktikaf di masjid. Cuma Nabi bila sampai waktu nak mulai, Nabi balik rumah dan Nabi kejutkan isteri dan anak-anak yang berada di rumah. Nabi kejutkan Aisyah, Nabi kejutkan Fatimah dan anak-anak yang lain. Itu ya. Jadi bila suami dah tak ada di rumah, lapang tak kita di rumah. Weh lapar kacik besar ni kita punya. Ada masalah. Baca Quran, semayang. Aduh, agak. Jangan jadikan alasan sibuk lah nak buat kuih raya lah tak tahu Ustaz saya ni ambil tempat Ustaz Elmon London, Elmon Paris, Elmon New York, Elmon Tokyo, Elmon Singapore, pakai Elmon semua ada kan. Tak pada itu cuma rezeki kita, tapi bagikan masa supaya akhirat pun ada masa untuk akhirat dan ada masa untuk dunia. Ustaz cakap boleh lah Ustaz. Tu Ustaz jadi macam mana? Kita tak tahu lah. Kalau dah kata macam tu saya pandai-pandai lah. At-taqwa punah. Taqwa ada di sini. Kalau mau 1000 jaya. Kalau tak mau 1000 lali. Macam-macam kita boleh cakap. Kan? Baik. Kemudian Nabi SAW kata fayadhabu liyasjuda fayaqudu dhahrahu tabaqa wahidah. Dia cuba nak sujud tapi tak boleh kerana badan dia sudah jadi keras dan tabaqa wahidah. Dia jadi macam pinggan satu pinggan. Pinggan kalau dah pinggan kaca boleh kita sentuh. Tak boleh lah. Dia dah keras. Kata orang tutur kita tu nak meletup
nak menutup mulut biar dari umumnya. Kalau jadi bulu nak tu je kan. Anak-anak kita, kalau kita tak latih dia puasa. Sebab saya ada dengar Ustaz kata lebih baik kita jangan paksa anak kita puasa. Yang kita kena paksa anak kita sembahyang. Puasa pun kena paksa. Kena latih. Bukan paksa, latih. Seperti mana kita latih anak kita sembahyang, kita kena latih anak kita puasa. Kalau kita tak latih, dia takkan buat. Dia akan jadi puasa yang yuk. Pagi-pagi buka yuk. Tak latih. Itu pun kita latih pun dia dan lagi yuk. Masuk bilik air dia mandi yuk. Tapi menyelam minum air. Anak kita kan bila nak buka kan, bila dia dah apa, skor mati. Halo Allah. Yang di bedal air dalam bilik air tu dah setengah gelen dia bedal air. Shower tu buka. Shower tu air tu pun faham? Bila dia duduk dekat TV tu, dia berlakon. Sampai jatuh-jatuh mikrofon. Ustaz. Okey, clear? Jadi kata Nabi SAW, orang yang seperti ini cuba juga sujud tapi tak berjaya kerana badan dia sudah jadi itu yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan sebab riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila berlaku kiamat, semua orang yang berdirikan salat di dunia semata-mata kerana Allah akan diizinkan untuk melakukan sujud kepada Allah pada hari itu. Tapi bagi mereka yang melakukan salat di dunia kadang menunjuk atau berpura-pura, maka Allah akan menjadikan tubuh mereka badannya tidak bersendiri, dan setiap kali mereka cuba melakukan sujud mereka akan jatuh. Ini Nabi cerita pada kita yang lebih kurang sama tak? Itu cerita lagi-lagi pada bulan Ramadan. Kan? Kita masjid tak nampak bulan lain, bulan tempat bulan Ramadan. Itu tak betul tu. Kita tengok di mana-mana malam satu Ramadan penuh. Tengok malam 3 bulan Ramadan, adalah dalam 1/3. Itu pun kira baik dia tu. Kalau tak, tinggal suku kan. Jadi di manakah keikhlasan kita? Sebab itu kita datang masjid ni pada setiap masjid, bukan kira Ramadan tak Ramadan kan. Cuba tengok lepas air, berapa ramai yang datang masjid? Sibuk nak beraya, sibuk nak pergi rumah orang, atau sibuk nak menerima orang datang? Tak datang masjid kan. Lepas tu tak datang juga. Bila Ramadan, masa tu lah nak penuh, nak turun ke masjid. Tak apa nak kena tu kan. Sepatutnya kita cuba datang masjid ni pada setiap masa. Walaupun kita menyadari Ramadan itu bulan, setiap apa amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan pahalanya berganda, tetapi amal ibadat itu bukan saja pada bulan Ramadan, pada setiap masa. Kan kita sampai lah pada kawan kita kan. Baik, itu adalah perkara yang ke-23. Perkara ke-24, antara kelebihan salat ialah pada hari kiamat Allah SWT akan membukakan sebuah pintu khas dari pintu syurga kepada orang yang meninggal salat di dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Sesiapa yang menginfakkan, membelanjakan dua daripada hartanya pada jalan Allah SWT, dia akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Jadi kalau dia lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, memperbaikkan sedekah pada bulan Ramadan. Jadi kalau sampul bulan lain RM50, bulan Ramadan ni tak apalah, sedekah lah. Kalau Ustaz sikit, Ustaz pun nak raya juga. Bukan Ustaz, bukan kita nak raya, Ustaz Aziz nak raya juga, nak balik kampung juga kan. Tapi saya slow lah, jangan kakak hantar SMS pula sampai Ramadan je lah Ustaz ya, Ustaz minggu depan, bulan depan tak payah hantar tu kan. Janganlah itu, sedih saya kan. Tiap-tiap kuliah yang ada di sini saya masukkan dalam YouTube, sampai 20 siri lebih, dekat hampir 20 siri. Kalau akak miss yang ada yang miss, boleh rujuk balik. Saya masukkan tiap-tiap siri, daripada siri 1 sampailah ke siri yang akhir. Cari tulis je, kuliah muslimat kita dapat. Tulis je,
Kuliah muslimat dia seorang, dia satu mampu dapat. Mula-mula pengenalan sampai dah ke sini yang paling akhir sekali. Boleh follow. Jadi rugilah. Takkanlah benda-benda macam tu nak potong ustaz kan. Saya slow je. Dibagi aku, tak bagi saya tak sedikit. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki yang mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki yang lain. Tak apalah. Cuma ni kalau kita bersedekah macam tu lah kan. Sebab kita mengaji Nabi kata afdalus sedekah fi Ramadan. Sebab sedekah pada bulan Ramadan berlipat ganda pahala. Kan. Itulah dia. Ya. Jadi kata Nabi, siapa yang menginfakkan 2 daripada hartanya di jalan Allah SWT, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Banyak tu, pintu ni banyak kan. Ya. Kemudian ya dan ada seruan pula, ya Abdullah hadza baik. Semua pula, wahai hamba Allah, ini perkara yang baik untuk kamu. Sebab tu sebab dia tak kira. Macam kawan saya tadi kan, dia bagi bonus raya kepada staff dia 3 juta. Tak kira. Sebab dia yakin aku bagi 3 juta, Allah Ta'ala akan bagi rezeki lebih daripada itu. Kalau aku bayar zakat 2.5%, Allah Ta'ala akan bagi aku lebih daripada 2.5% rezeki. Jadi kita jangan berkira bab zakat. Akak yang berkira tak? Kalau tak, yalah. Kalau tak, sedekah boleh. Lagi bagus. Dan Ustaz gelam saya Ustaz. Kalau Ustaz satu bagi, berapa? Saya 20 gelam dapat. Satu gelam 1,000, pada 20 gelam 20,000. Oh, boleh buat nikah macam tu. Tak, maksudnya macam tu lah. Mana kalau harta kita, barang emas kita adalah kotak, tak dipakai dalam setahun, mesti dikeluarkan zakat 2.5% daripada nilai yang ada. Nak nilai, pergilah ke bank, buat taksiran. Kemudian bayar zakat tu di pejabat Baitul Mal. Okay. Kalau tak nak sedekah kan. Ada lagi 9. Akak punya 10 lah. Bagi saya satu ada lagi 9 lah. Kalau tak nak ganti di saya lah. Kalau tak nak bagi special pula. Emas apa? Bukan Zulian. Dia ada apa? Emas yang apa? Bukan 916 apa? Yang paling baik kualiti tu. Dinar emas. Jadi kita bab mengeluarkan harta berjalan Allah, jangan berkira. Ada orang bagi borang memohon sumbangan untuk taklim arwah sempena Ramadan. Berapa nak bagi? Walaupun dia kata satu arwah RM10, bagi lebih, tak apa. Arwah mak kita, bapa kita, abang kita, berapa arwah? Ada 5 arwah. 5 kali 10, 50. Bagilah 100.